Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Cikgu Ju dalam Cikgu Ju channel Guru Pendidikan Seni Anda. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk yang ke-14, iaitu tentang irama dan pergerakan tingkatan 1 mata pelajaran pendidikan seni visual. Jadi kita nak tahulah apa yang terkandung dalam tajuk irama dan pergerakan ini. Okey. Untuk persepsi, pernahkah anda melihat pokok kelapa yang sedang bergoyang ditiup angin? Yang duduk kampung, yang duduk tepi pantai, mesti selalu nampak kan? Okey, pelepah daun kelapa akan melambai-lambai mengikut arah pergerakan angin. Prinsip irama dan pergerakan dalam alam dapat digambarkan melalui imej pokok kelapa tersebut. Manakala dalam karya seni pula dapat dihasilkan melalui pengulangan unsur-unsur seni dan juga hal benda. So, kita nak tengoklah apa yang terkandung dalam tajuk ni. Okey, sebelum tu kita kena ketahui tentang standard pembelajaran. Selepas mempelajari subtajuk ini, murid dapat menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi irama dan pergerakan, ciri-ciri irama dan pergerakan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga pada karya seni visual. Selain itu, murid juga dapat mengetahui fungsi irama dan pergerakan. Mari kita lihat definisi irama dan pergerakan. Irama merujuk kepada unsur-unsur seni yang berulang-ulang untuk menghasilkan pergerakan. Okey, contohnya kalau cikgu kamu perhatikan corak yang ada dekat skrin ni. Okey, corak dia corak putaran, kemudian ada garisan-garisan. Bila diulang-ulang menjadikan satu corak. Tapi kalau kita perhatikan betul-betul, corak ni seakan-akan bergerak. Itu yang kita katakan dengan irama dan pergerakan. Mari kita lihat ciri-ciri irama dan pergerakan yang ada pada alam semula jadi. Pergerakan angsa di atas permukaan air menghasilkan garisan yang berulang. Tengok gambar dalam buku teks kamu. Manakala pergerakan obor-obor yang kelihatan tersusun dan juga sekata. Okey, kalau kita tengok angsa tu tadi bila bergerak berdua tu dalam air tu, kita dapat nampak garisan dia berulang. Okey. Kalau kita tengok obor-obor ni pula, bila dia bergerak kelihatan tersusun dan juga sekata, kemas. Okey, nampaklah pergerakan obor-obor dan kita nampak juga pergerakan angsa dua ekor tu. Okey, itu yang kita katakan irama dan pergerakan. Seterusnya kita tengok ciri-ciri irama pergerakan pada objek buatan manusia pula. Maksudnya apa? Objek buatan manusia ni yang kita ciptalah, yang manusia cipta. Tadi kalau kita tengok angsa dan juga obor-obor tu alam semula jadi, ciptaan Tuhan. Yang ini ciptaan manusia. Yang pertama, rekaan tangga yang berpusing memberi kesan pergerakan. Kalau kamu tengok kat shopping mall ke, shopping kompleks ke kan, dekat muzium ke, yang mana ada reka bentuk tangga yang bergulung macam tu, kita akan nampak tangga tu seolah-olah bergerak, berpusing. Tu yang kita katakan irama dan pergerakan pada tangga, objek buatan manusia. Seterusnya, pergerakan air daripada air pancut. Siapa yang menciptakan tempat air pancut tu? Manusia kan. Efeknya bila dia buat benda tu, dia masukkan air tu akan melompat keluar. Okey, akan terpancut keluar. Itu yang dikatakan dengan pergerakan. Senang je tajuk ni. Seterusnya, yang ini pula irama dan pergerakan pada karya seni visual. Contohnya, karya Syed Ahmad Jamal Gross pada tahun 1987 yang menggunakan media marmar. Okey, kat sini kita tengok penggunaan garisan yang berulang tu yang menghasilkan irama dan pergerakan. Kalau kita tengok arca tu ada garisan-garisan daripada kecil sampai tinggi. Jadi kat situ kita nampak pergerakan. Sebab apa? Pergerakan daripada ulangan garisan tu. Okey, seterusnya karya Yusof Ghani yang bertajuk Siri Tari pada tahun 1989 yang menggunakan media campuran atas kertas. Sebab apa dekat situ kita nampak irama dan pergerakan? Sebab mengulang objek dan rupa yang sama. Okey, bila kita menggunakan rupa dan objek yang sama berulang kali, dia akan menghasilkan motif pengulangan dan juga kita akan nampak sedikit pergerakan dekat situ. Okey, itu yang dikatakan dengan ciri-ciri irama dan pergerakan dalam karya seni visual.
Seterusnya, kita nak tahu apakah fungsi fungsi irama dan pergerakan ni. Penting tak dia dalam karya seni kita? Dalam nak menghasilkan karya seni, perlu tak kita letakkan irama dan pergerakan ni? Jawapannya perlu. Kita tengok contoh. Prinsip irama dan pergerakan dalam sesebuah karya seni akan memberi kesan yang dinamik. Maksudnya apa? Kesan dinamik itu kesan yang mendalam, kesan yang nampak wow. Okey. Rajah berikut menunjukkan fungsi irama dan pergerakan. Kita tengok fungsi irama dan pergerakan dekat situ. Okey. Prinsip irama dan pergerakan yang pertama kita tengok pada karya Abdul Rasid Yusof. Abdul Rasid Yusof yang bertajuk Life Cycle Series 2 pada 2011 menggunakan cat akrilik atas kanvas. Okey, menjadikan karya seni kelihatan lebih bertenaga dan juga realistik. Sebab itulah pentingnya irama dan pergerakan ni. Kalau kita melukis, katakan kita melukis gambar air, tapi kita tak nampak jalinan ataupun garis-garis air tu, pergerakan air tu, maka karya kita tu kelihatan kaku, tak nampak 3D, tak nampak realistik dia. Sebab apa? Sebab tak ada irama dan pergerakan dalam penghasilan karya kita itu. Jadi bila kita gunakan garisan yang berulang, kita gunakan warna-warna yang nampak sedikit pergerakan, ada tone gelap dan cerah dia. Jadi karya yang kita hasilkan itu lebih berkualiti dan juga nampak lebih realistik. Seterusnya kita tengok karya Nick Raffin yang bertajuk The Winner pada 2012 menggunakan cat minyak atas kanvas. Karya ini menjadikan aksi dalam karya lebih berkesan. Maksudnya kat sini ada aksi irama dan pergerakan. Kita nampak orang sedang menunggang kuda. Kuda tu ada nampak bergerak sedikit, bukan statik selfie, tak kuda tu macam ada pergerakan sikit, dan figura manusia tu pun ada seolah-olah dia sedang menunggang kuda tu. Itulah yang ingin ditunjukkan oleh pengkarya tu tadi. Jadi maka berhasillah apa yang dia nak tunjukkan tu. Karya tu yang dia nak tunjuk tu terhasil lah. Nampak impaknya pada orang. Kalau kita tengok, kita faham. Sebab apa? Sebab dia tunjuk kat situ ada irama dan pergerakan dia. Barulah lukisan dia tak nampak mati, tak nampak bosan. Seterusnya, kita nak tengok seterusnya. Kesan irama dan pergerakan boleh dihasilkan dalam gubahan seni visual dengan pelbagai teknik. Teknik-teknik tersebut menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan tertentu. Contohnya karya Tayyib bin Yub Meditation pada 1988 yang menggunakan akrilik atas kanvas. Kat situ kalau kita tengok olahan garisan melengkung dan beralun yang berulang. Banyak penggunaan garisan melengkung ni. Bila dia ulang-ulang, nampak macam corak kat situ, nampak harmoninya, nampak sedikit pergerakan. Garisan melengkung ni menunjukkan pergerakan. Seterusnya karya Syed Ahmad Jamal Hujan Rahmat. Kalau kita tengok kat sini pun kita nampak kita boleh simpulkan bila disebut tentang hujan rahmat, kita boleh bayangkan yang berwarna-warni, yang bergaris-garis ni lah hujannya, sebab nampak sedang turun. Seterusnya Yusuf Ghani, olahan unsur rupa berulang yang berbeza. Setelah kita dah tahu tentang karya seni, kita tengok pula corak batik ikat dan celup. Yang ni nanti kamu akan belajarlah tentang tajuk batik ni. Olahan unsur jalinan. Kat situ ada jalinan. Kalau kita tengok corak-corak yang ada pada ikat batik dan celup ni, ada jalinan-jalinan dia dari segi warna dia, bentuk dia, garisan dan sebagainya. Lepas tu nampak ada pergerakan, ada bentuk ni berlingkar. Kita kata garisan melingkar ni. Selain itu, olahan unsur bentuk yang mana contoh kalau kita tengok Arca Raja Syahriman Raja Azidin ni, tajuk dia Persamaan Membangun menggunakan besi. Kat sini pun kita nampak irama dan pergerakan dia. Dan seterusnya olahan unsur ruang antara objek. Contohnya karya Long Tinshi Aquamarine Series Gilded Triggerfish pada tahun 2001 menggunakan pastel atas kertas. Seterusnya dah habis dah. Pendek je tajuk kita pada hari ini. Jadi cikgu nak kamu buka muka surat 146, gariskan jawapan yang betul. Untuk yang tak ada buku teks, boleh tengok slide yang telah cikgu sediakan. Cikgu ulang semula. Soalan yang pertama, gariskan jawapan yang betul. A. Irama merujuk kepada unsur seni yang berulang untuk menghasilkan dalam kurungan pergerakan, kontra,
tutup. Okey, B. Rekaan tangga yang tangga dalam kurungan mendatar, berpusing, tutup kurungan, memberi kesan penerangan. C. Irama dan pergerakan memberikan kesan dalam kurungan dinamik, kontra, tutup kurungan dalam sesebuah karya seni. Soalan yang kedua, nyatakan dua jenis irama dalam seni visual. Soalan yang ketiga, berikan dua ciri irama dan pergerakan pada alam semula jadi. Soalan yang keempat, nyatakan fungsi, prinsip irama dan pergerakan dalam hasil karya seni visual. Dan soalan yang terakhir ialah berikan dua teknik yang sesuai untuk menghasilkan irama dan pergerakan dalam penghasilan karya seni visual. Okey, itu sajalah kelas kita pada hari ini. Seperti biasa, bila dah siap, kerja kamu hantar kepada cikgu untuk proses penilaian dan juga permarkahan. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Dan jangan lupa pada yang belum like dan subscribe, sila like dan subscribe Cikgu Ju Channel, guru pendidikan seni anda. Semoga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.